Hutan paya gambut adalah merujuk kepada kawasan hutan tropika dan subtropika yang terdapat di belakang hutan paya laut atau paya bakau yang menghala ke darat. Di kawasan hutan ini terdapat tanah gambut dan airnya yang kurang masin. Hutan paya tropika ini adalah ekosistem tanah lembap yang unik dan terdiri dari dua gabungan hutan paya gambut dan hutan hujan tropika yang berkembang dan kekal bersama selama beribu tahun lampau. Manakala hutan paya yang menghala ke laut, majoritinya terdiri dari paya bakau dan ia adalah lokasi hutan yang terletak di pesisir laut atau di kepulauan. Berada di perairan air tawar dan masin, hutan bakau adalah satu lokasi biodiversiti yang sungguh kompleks serta kaya dengan pelbagai spesies hidupan yang amat bergantung kepada kekayaan sumber hutan tersebut. Tanah gambut adalah bahan organik yang sebahagian besarnya terdiri daripada lebihan tumbuhan yang tidak reput kerana keadaan persekitaran yang tepu air. Di Malaysia, dianggarkan masih ada 1.45 juta hektar hutan tanah gambut di mana 0.3 juta hektar di semenanjung Malaysia, manakala selebihnya di Sabah dan Sarawak. Hutan paya gambut adalah satu khazanah alam yang penting kerana ia adalah ekosistem yang terdiri daripada hidrologi, tanah dan tumbuhan. Pembentukan dan pengawitan gambut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan iklim, berasid, anaerobik, kekurangan nutrien dan fizikal landscape-nya. Kepentingan hutan paya gambut ini bukan sahaja dapat menyediakan pelbagai hasil hutan, malah menjadi sumber rantaian makanan kepada kehidupan di sekelilingnya. Ia juga dapat bertindak sebagai medium untuk mengawal malapetaka seperti kebanjiran, malah menjadi sumber bekalan air bawah tanah sekiranya berlaku kemarau yang melampau. Hutan simpan Raja Muda Musa berkeluasan 73,592 hektar diwartakan sebagai hutan simpan kekal pada Januari 1990. Ianya terletak di kawasan utara Selangor. Merangkumi 4 hutan simpan iaitu Raja Muda Musa, Sungai Burung, Sungai Dusun dan Bukit Belata tambahan. Hutan simpan Raja Musa ni dia diwartakan di bawah Instrumen Pemakaian Akta Perdana Negara tahun 1984 sebagai hutan simpanan kekal pada tahun 1990. Dan hutan simpan Raja Musa ni adalah sejenis hutan paya gambut lah, yang mana berada di wilayah utara negeri Selangor, dan ia juga adalah sebahagian daripada 4 buah hutan simpanan kekal lah, yang mana diklusterkan dan membentuk hutan paya gambut Selangor Utara. Kawasan hutan ini kini diletak di bawah pengawasan tinggi kerana pernah mengalami kebakaran hutan yang teruk sekali. Kini ia menjadi hutan yang boleh menjadi tapak kajian kepada para pengkaji dari luar atau dalam negeri. Oleh kerana paya gambut secara alaminya sentiasa digenangi air, tumbuhan di kawasan ini mewujudkan sistem adaptasi yang sangat luar biasa
bagi menghadapi keadaan yang kurang oksigen, tanah lembut, berasid tinggi dan nutrien rendah. Kita kena maklumlah, hutan gambut ni dia berlaku daripada perebutan kayu, daun-daun kering, dan keupayaan dia menyimpan karbon yang tinggi itu menyebabkan mineral di dalam tanah gambut ni sangat-sangat tinggilah, dan oleh sebab itulah air yang terkandung di dalam tanah gambut ni warnanya seakan-akan kehitaman lah, jadi gelap. Tapi itu bukan menandakan air itu tercemar, tetapi air itu mengandungi mineral yang sangat-sangat tinggi. Itulah kenapa air tanah gambut ni warnanya sedikit kehitaman. Hutan paya gambut tropika mempunyai beberapa rangkaian fungsi dan perkhidmatan yang penting kepada manusia dan alam sejagat. Iaitu, pertama, penyimpan karbon. Tanah gambut yang terdiri dari bahan organik berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat tinggi dan tumbuhan yang tidak reput seperti batang, dahan, ranting, akar dan dedaun. Keupayaan hutan ini menyerap karbon dioksida dapat membantu menstabilkan iklim dengan memperlahankan proses pemanasan global. Di sini terdapat satu peralatan untuk menyukat kedalaman air dari arah paras permukaan. Alat ini dipanggil piezometer. Untuk menentukan kedalaman takat air adalah dikira daripada sukatan kola ke penghujung paip ini dan sukatan kayu yang digunakan ke paras yang dihadkan. Tanah gambut memiliki peranan hidrologi yang sangat penting. Sifat fiziknya dapat menyerap dan mengawal kestabilan bekalan sumber air melalui fungsi alami bahan organik. Ia menyerap air daripada hujan dan bertindak seperti span lalu menyimpannya di permukaan dan di dalam bawah tanah. Tanah gambut juga dapat mengawal kenaikan air secara mendadak dan dapat mengelakkan daripada berlakunya banjir dan juga kekeringan. Tanah gambut boleh bertindak sebagai kawasan tadahan yang membekal sumber air bawah tanah kerana sifat fiziknya. Air akan menyerap lalu menyusup masuk ke kawasan tampungan air bawah tanah. Sukatan yang kita jalankan adalah secara berkala untuk menentukan kedalaman dan kepadatan air di kawasan gambut ini bagi menentukan punca kebakaran kawasan ini adalah kering atau berair. Rutin yang kita jalankan dalam seminggu 2 kali bacaan diambil dan direkodkan. Risiko kalau air berlebih, kawasan ini akan banjir. Berkemungkinan tumbuhan tidak boleh hidup dengan lama. Sebaliknya, sekiranya kawasan ini terlalu kering, kawasan ini akan menjadi berkemungkinan pencahayaan terlebih akan menyebabkan punca-punca kebakaran di kawasan gambut. Jadi, kawasan ini di dalam pemerhatian yang sebenarnya untuk menentukan tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dalam keadaan alam yang tidak terganggu, paya gambut menjalankan fungsi yang sangat penting untuk ekologi sejagat. Ia adalah habitat penting pelbagai flora dan fauna yang sebahagiannya sangat unik dan endemik. Hutan paya gambut ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ia bukan sahaja dapat memberi sumber pendapatan kepada penduduk setempat, malah mampu menjana ekonomi sesebuah negara jika diurus dengan baik.